Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia versus Oman dalam kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia, yang mana Malaysia kalah 2-0 pada perlawanan ni. Namun begitu, Malaysia masih lagi ada harapan untuk layak ke kelayakan pusingan ketiga Piala Dunia dan layak terus ke Piala Asia apabila akan bertemu sekali lagi menentang Oman di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 26 hari bulan. Jadi untuk penyokong-penyokong Malaysia, silalah turun ke stadium untuk memberi sokongan kepada para pemain kita yang akan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 26 nanti pada pukul 10 malam. Dan berbalik kepada perlawanan semalam, kalau kita lihat daripada segi approach yang dilakukan oleh Kipanggun, beliau masih lagi mengekalkan approach yang sama, iaitu dengan penggunaan back 5, 2 midfield dan juga 3 striker. Dan kalau kita lihat dari segi line up yang diturunkan juga hampir keseluruhannya sama ketika mencatatkan keputusan seri menentang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia tempoh hari. Tetapi hanya ada satu perubahan, iaitu Darren Lock digantikan dengan Romain Morales dalam kesebelasan utama. Dan kalau kita lihat pada perlawanan ni, Malaysia pada first half memang bermain lebih kepada untuk mencari draw point ataupun mata seri. Dan daripada segi defensif, untuk first half Malaysia agak compact dan boleh dikatakan Oman menghadapi kesukaran untuk melakukan finishing ataupun penyudah. Sebaliknya, Oman banyak bermain secara crossing, yang boleh dikatakan crossing yang dilakukan oleh Oman agak tidak efektif dan efisien lah, apabila banyak hantaran-hantaran ataupun bola tinggi yang dilakukan oleh Oman berjaya untuk diintercept ataupun untuk dimenangi area duel ataupun perebutan bola di udara lah oleh pemain-pemain pertahanan Malaysia yang diketuai oleh Dion Kus, Syarul Saad dan juga Dominic Tan. Tetapi masuk second half, kita boleh nampak ada beberapa perubahan daripada segi approach yang dilakukan oleh Oman, yang mana Oman acap kali cuba untuk serang dari bahagian kiri dan bahagian kanan dengan hantaran bola tinggi tetapi gagal. Jadi apa yang dilakukan oleh Oman selepas itu adalah mereka cuba untuk membentuk combination play dengan pergerakan 1-2 passing dan juga bermain dengan hantaran-hantaran pendek dan juga bola rendah untuk menewaskan pertahanan Malaysia. Dan hasilnya kalau kita lihat, 2 gol yang Oman jaringkan pada perlawanan semalam adalah berpunca daripada gerakan bola rendah dan juga bermain dengan hantaran-hantaran pendek. Dan benda ni juga boleh disalahkanlah kepada barisan pertahanan Malaysia. Untuk gol pertama memang kita boleh nampak ball watching sangat, yang menyebabkan pertahanan Malaysia mudah untuk dilepasi dengan hantaran-hantaran pendek dan disudahkan dengan baik oleh pemain bahagian hadapan pasukan Oman. Dan gol kedua, kesilapan dari pasukan Malaysia yang cuba untuk bermain dengan hantaran pendek ataupun bermain di kawasan sendiri, memberikan orang kata apa, interception mudah ataupun blocking mudah oleh pemain Oman untuk dapat balik bola dan melakukan hantaran-hantaran 1-2 dan through ball yang lebih efektif untuk mencari gol kedua, sekaligus meranapkan impian Malaysia yang ketika itu berada dalam tempo yang baik untuk menyerang dan juga untuk menyamakan kedudukan. Dan kalau kita lihat, Malaysia pun ada melakukan percubaan berbahaya. Contohnya percubaan luar kotak penalti dari Stuart Wilkin, tetapi itu sahajalah percubaan yang berbahaya. Dan di second half, tandukan daripada Koh Beng Ong selepas Malaysia ketinggalan 1-0 melalui corner kick kena palang, dan seterusnya gol yang dibatalkan apabila Romain Morales menyumbat gol apabila kedudukan beliau boleh dikatakan offside. Padahal kalau lihat kepada situasi tersebut, boleh dikatakan Romain bukannya interfere kepada pergerakan ataupun receive the ball lagi, dan pemain pertahanan Oman yang melakukan deliberate play, yang mana kalau kita lihat dalam law FIFA sepatutnya bola tersebut boleh dikira sebagai gol. Tetapi nak buat macam mana pada perlawanan semalam, pengadil dari China boleh dikatakan agak berat sebelah sikit lah. Tapi benda tu tidak menunjukkan keseluruhan yang Malaysia orang kata apa, faktor Malaysia kalah. Tetapi sebaliknya, faktor Malaysia kalah adalah disebabkan kesalahan dan juga kekurangan yang Malaysia ada itu sendiri. Dan tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahululah. Apakah perkara yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Malaysia daripada segi sudut positif dan juga daripada sudut yang Malaysia boleh perbaiki untuk bertemu dengan sekali lagi dengan pasukan Oman
pada 26 hari bulan nanti. Untuk perkara pertama yang saya boleh highlightkan ketika first half. Untuk first half, kalau kita lihat, Malaysia sebenarnya mengalami masalah yang ketara ketika bermain di bahagian tengah, yang mana Malaysia boleh dikatakan seakan-akan kehilangan seorang neutral connector untuk membantu Romain Morales di bahagian hadapan, dan dalam masa yang sama kehadiran Brandon juga gagal untuk memberi impak yang positif kepada Stuart Wilkin. Kalau kita lihat daripada segi formation, ketika bertahan Malaysia akan bertahan secara back 5, tetapi ketika menyerang Malaysia akan bermain secara back 3, dan mereka akan utilize dua mereka punya wing back dan juga mereka punya winger iaitu Arif Aiman dan juga Faisal Halim, dan mereka akan cuba untuk kontrol bahagian tengah dengan hanya Stuart Wilkin. Jadi apabila bahagian tengah hanya mengharapkan kepada pergerakan daripada Stuart Wilkin pada perlawanan semalam, maka kestabilan di bahagian tengah memang kita boleh nampak tidak terlalu efektif. Apabila Stuart Wilkin dapat bola, dialah yang cuba untuk menggerakkan bola ke hadapan. Ketika out of position, Stuart Wilkin lah yang akan melakukan pressing dan bertahan, dan ketika Malaysia tak boleh nak supply ataupun nak bawa bola daripada bawah naik ke atas, Stuart Wilkin lah yang akan drop lebih deeper. Jadi dengan penggunaan dua midfield ini telah memberikan sedikit kekurangan untuk Malaysia melakukan satu gerakan ataupun play from the back untuk membantu Malaysia lebih efektif dalam penggunaan back 3. Jadi kita boleh nampak lah apa approach yang Malaysia cuba lakukan untuk game ni adalah dengan bermain lebih kepada hantaran-hantaran jauh ataupun long ball kepada bahagian winger kita, sama ada kepada Faisal Halim dan juga kepada Arif Aiman. Jadi apabila banyak bermain dengan long ball sedemikian, kita akan lebih kepada untuk memenangi perebutan bola di udara. Daripada segi sizing and physical, pertahanan Oman akan ada kelebihan yang lebih efektif untuk memenangi first ball. Jadi kita boleh nampak lah banyak hantaran-hantaran jauh ke hadapan tidak gagal disambut dengan baik oleh bahagian serangan kita, dan kalau boleh pun ataupun kalau dapat kepada bahagian winger kita pun lebih kepada pergerakan individu. Contohnya daripada bahagian bawah diongkus bagi bola tinggi ataupun hantaran jauh ke hadapan, maka dapat ke Arif Aiman. Arif Aiman dapat bola, dia seorang lah yang nak kena gelecek, nak buat gerakan individu, dan tanpa ada support yang banyak daripada bahagian tengah, even daripada bahagian wingback itu sendiri, yang menyebabkan bahagian tengah boleh dikatakan bahagian hadapan front three Malaysia isolated, boleh dikatakan tak dapat support yang banyak. Kalau Romain dapat bola, dia berkesorangan. Kalau Faisal dapat bola, dia berkesorangan. Kalau Arif dapat bola, berkesorangan. So benda tu memberikan sedikit impak yang kurang bagus di bahagian tengah untuk menyerang pasukan Oman yang lebih compact dan lebih bagus dalam bertahan dan lebih bagus daripada segi reading game. So mereka dah bersedia, mereka dah tahu yang Malaysia nak main long ball dan akan guna kelebihan individu. So pemain winger Malaysia seperti Arif Aiman ataupun Faisal Halim akan terus dijaga dengan 2v1 ataupun dua pertahanan Oman akan cover up player winger Malaysia untuk tak bagi ruang yang banyak untuk mereka exploit. Namun begitu kita boleh nampak juga yang Arif Aiman berjaya beat beberapa pemain Oman, tapi nak buat macam mana? Bila dia pegang bola ramai sangat mai, dia pun akan kehilangan bola. Dan dalam masa yang sama, end product Malaysia pun agak kurang berkualiti. Apabila hantaran-hantaran lintang ataupun cutback ataupun crossing lay off ke dalam kotak penalti untuk menjadi striker Malaysia iaitu Romain Morales juga mudah dipatahkan dengan cemerlang oleh pertahanan Oman. Jadi approach yang Malaysia cuba lakukan adalah boleh dikatakan mereka skip the midfield part dan mereka cuba dengan long ball untuk hantar ke hadapan terus. Jadi benda tu menjadi masalah utama kepada pasukan Malaysia. Yang kedua, daripada segi penggunaan wingback dalam pasukan Malaysia ketika perlawanan semalam adalah kurang efektif, terutamanya di bahagian kanan, yang mana kita tahu Danny Ting waktu lawan Korea Selatan, he is a good defender sebab dia boleh kawal dan juga kontrol zone dan sebagainya, dan daripada segi bertahan dia bagus. Tetapi in term of attacking ataupun dari segi supporting play untuk membantu Arif Aiman di kanan, memang Danny Ting agak kurang daripada segi overlap dan sebagainya, yang menyebabkan bahagian kanan kurang support. Walaupun ada pergerakan daripada Danny Ting yang buat overlap dan sebagainya, tetapi kena ingat Danny Ting is a right footed player, iaitu dia adalah pemain berkaki kanan. Jadi banyak juga crossing yang dilakukan oleh beliau tidak terlalu efektif. Jadi benda tersebut mengganggu sedikit corak permainan pasukan Malaysia, yang mana boleh dikatakan midfield dah tak memberikan peranan yang baik, dan jadi benda tu agak kosong lah apabila kita mengharapkan approachment untuk menyerang more to wide area dan more to untuk
untuk cross dengan pasukan yang ada fizikal yang lebih baik dan defensif wise yang lebih baik lah kan. Dan begitu juga di bahagian kiri. Bahagian kiri kita boleh nampak yang Malaysia cuba untuk create corak permainan dengan Koh Beng Ong dan juga Faisal Halim, tapi nak bermain dengan lebih ofensif, dua orang player saja tak mampu untuk menggerakkan sesuatu lah. Mereka perlukan lebih banyak support daripada bahagian tengah. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, apabila bahagian tengah kita tidak ada kehadiran pemain yang boleh untuk balance in between attacking dan juga defending, maka kita sukar untuk melancarkan transition. Mungkin kita perlu untuk berhenti menggunakan dua midfield apabila bertemu dengan pasukan-pasukan yang mempunyai physical wise yang lebih besar dan juga lebih bermain secara direct ataupun bermain dengan kekuatan fizikal. Kalau kita lawan dengan Korea Selatan, mereka adalah pasukan yang lebih teknikal, lebih kepada gameplay dan juga taktikal yang memang untuk beat daripada segi gameplay yang lawa kan. Jadi apabila bertemu dengan pasukan Timur Tengah ni, mereka ada physical wise yang lebih bagus, mereka bermain dengan direct pun mereka efisien, dan mereka ada kelebihan yang bagus untuk exploit dengan kepantasan dan juga fizikal yang ada. Jadi untuk Malaysia menggunakan back two tanpa menggunakan dua midfield tanpa ada tiga midfield, kestabilan di bahagian tengah tu akan lebih kurang tidak menjadi. So benda tu akan memberi impak yang agak tidak baguslah untuk Malaysia cuba bermain dari bahagian bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, apabila kita bermain dalam sistem back 5, sepatutnya kita boleh bermain dengan lebih efektif dalam corak bertahan sebab kita ada numbers of defender yang lebih banyak. Tetapi untuk perlawanan semalam, kalau kita lihat bahagian kiri dengan bahagian kanan kita, boleh dikatakan lebih senang untuk pasukan lawan exploit dengan pergerakan-pergerakan individual play yang bagus. Utamanya di bahagian kiri pasukan Oman ataupun di bahagian kanan pasukan Malaysia lah, di bahagian Deneting, yang mana kalau kita lihat berapa kali Salah Al-Fayyad dan gelecek dia buat something dengan crossing. So mostly memang Oman bila dia cover up ataupun serang bahagian kiri ataupun kanan pasukan Malaysia yang agak lubuk, mereka akan cuba untuk cross. Tapi nasib baiklah waktu first half tu mostly of the crosses tidak menjadi ataupun gagal untuk mencari the end product ataupun mereka punya finisher. Jadi benda tu sedikit sebanyak tidak memberikan ancaman yang berbahaya, tetapi adalah beberapa percubaan yang berbahaya ke arah gawang Malaysia. Tetapi nasib baik dengan kecemerlangan dari Shihan Hazmi berjaya untuk menafikan beberapa percubaan pasukan Malaysia lah. Dan untuk penggunaan daripada back 3 kita, iaitu Dion Kus, Syarul Saad dan juga Dominic Tan, yang mana Dion Kus bermain sebagai centre back, Syarul Saad sebagai right centre back dan juga Dominic Tan sebagai left centre back, yang mana sepatutnya Syarul Saad dan juga Dominic Tan akan more to cover up bahagian wide area ataupun cover up bahagian half space, dan untuk Deneting dan juga Koh Beng Ong akan more to push naik ke atas untuk cover up bahagian wing back untuk bermain lebih ofensif dalam fasa menyerang, dan Dion Kus akan lebih untuk supply the ball ataupun move the ball. Tetapi pada perlawanan semalam, kalau kita lihat pasukan Malaysia punya defensive line, mereka boleh dikatakan walaupun bermain dengan back 5 ataupun bermain dalam fasa menyerang, ketika Malaysia pegang bola, defensive line Malaysia agak rendah. Bermaksud Syarul Saad, Dion Kus dan juga Dominic Tan, mereka tak banyak untuk push mereka punya line untuk naik lebih tinggi untuk membantu Brandon Gan dan juga Stuart Wilkin dalam fasa membina ataupun build up. Jadi benda tersebut agak kurang menarik, menyebabkan Malaysia terpaksa untuk bermain long ball. Sedangkan kita tahu capability daripada Syarul Saad, Dominic Tan dan juga Dion Kus, mereka boleh jadi ball playing defender ataupun jadi ball carrier lah untuk bawa bola naik lebih tinggi ataupun push di kawasan half space kanan ataupun half space kiri, even di kawasan central untuk memberi support kepada bahagian attacking. Tapi because ataupun disebabkan tak ada support yang banyak daripada backline kita untuk push kita punya build up ataupun membantu dalam pembinaan game, menyebabkan kita punya back 5 tu agak stagnant. Bermaksud kita only focusing on defensive. Jadi benda tu memberikan sedikit sebanyak kekurangan untuk bahagian hadapan dapat support yang banyak. So disebabkan itulah kalau kita lihat Malaysia apabila tak ada dalam position dalam 15 ke 20 minit pertama, Malaysia cuba bermain dengan high pressing. Bermaksud first line Romain Morales apa semua
sama, kita punya kita punya formation akan jadi lebih kepada 5-4-1 ataupun 5-3-2 ataupun 5-2-3, yang mana kita akan more to pressure pasukan Oman yang bermain dengan build-up pada bawah kan. Tetapi daripada segi pressing ataupun high pressing yang kita lakukan juga tidak terlalu efektif seperti mana yang kita lakukan sebelum-sebelum ni, yang mana kalau kita lihat Darren Lock punya pressing lebih efektif. Jadi persoalannya di sini, kenapa guna typical striker macam Romain Morales? Romain Morales is a good player semalam, tetapi kita kena ingat Romain Morales adalah seorang striker yang mana dia memerlukan backup di belakang untuk dia bergerak lebih bebas dan untuk bentuk combination play dengan suapan-suapan bola kepada beliau kan. Tetapi benda tu tak ada waktu first half, yang mana Romain Morales lebih diguna pakai untuk melakukan high pressing kan. Jadi Romain Morales banyak untuk melakukan high pressing tapi tak efisien, dan selepas itu Romain Morales juga banyak drop lebih deeper ataupun banyak bantu untuk turun dalam membuat corak bertahan, yang menyebabkan bahagian hadapan kita tinggal dua orang, iaitu Faisal Halim dan juga Arif Aiman untuk menggerakkan counter attack. Tetapi kedua-dua player ni more focusing on wide area. Jadi bila mereka counter on the central, tak ada siapa yang nak receive the ball. Banyak hantaran-hantaran yang dilakukan, Romain Morales tak sempat nak cover up dia punya position, ataupun pemain tengah tak sempat nak follow up with the transition of the counter attack. Maka boleh dikatakan banyak hantaran-hantaran tersebut tidak ada siapa yang untuk dijumpai, dan memang mengharapkan kepada individual brilliance daripada Faisal ataupun Arif Aiman sahaja untuk beat pertahanan Oman. Jadi mostly gerakan macam tu dah mudah dibaca oleh pemain-pemain Oman, yang menyebabkan gerakan Malaysia boleh dikatakan tidak terlalu kreatif dan boleh dikatakan senang lah Malaysia main long ball counter, so halang. So Romain Morales tak boleh nak utilize dia punya full potential of his dia punya gameplay untuk suit dengan tactical yang Kipanggung buat. So macam saya cakap, kalau buat main dengan back 4 dan back to 3 midfield, mungkin kita akan lebih efektif apabila bertemu dengan pasukan seperti Oman. So kena ada variation of tactical jugalah, sebab dulu Malaysia ada Safawi kan, bawah Kipanggung main as a number 10, boleh je main dengan bagus kan. So kenapa why not use that same thing apabila kita memerlukan sesuatu untuk beat pertahanan pasukan Oman, dan juga untuk seseorang yang boleh untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Jadi benda tu yang kita perlu fokus lah waktu first half dan juga dalam 15 ke 20 minit separuh masa kedua. Tetapi bila masuk separuh masa kedua, kita juga kena faham yang mana Kipanggung cuba untuk membuat pertukaran, yang mana pertukaran pertama dia bawa masuk Endrick Dos Santos dan juga Azam Azmi, which is kemasukan Azam Azmi dan juga Endrick Dos Santos memberikan sedikit sinar harapan kepada pasukan Malaysia untuk lebih more to attacking, yang mana Endrick Dos Santos dia masuk, dia boleh menyeimbangi apa yang Brandon Gunn tak buat waktu first half, and yang mana dia boleh membantu Stuart Wilkin untuk seimbangkan bahagian tengah dengan combination play antara kedua-dua player ni untuk melakukan switch side, change side dan sebagainya. Dan daripada segi distribution dia pun bagus, daripada segi vision dan juga passing range dia pun bagus untuk breaking the lines dan sebagainya. So dengan kemasukan Endrick, barulah kita nampak bahagian tengah kita agak hidup dan lebih stabil, dan kemasukan Azam Azmi juga memberikan sedikit harapan di bahagian kanan untuk lebih ofensif, sebab kita tahu typical gameplay Azam ni dia memang seorang yang suka attacking minded punya. Jadi kemasukan Azam menggantikan Deneting memberikan banyak kelebihan untuk Arif Aiman mendapat support daripada right back. So benda tu agak positif, tetapi boleh dikatakan agak terlambat jugalah kan. Jadi pertukaran demi pertukaran dilakukan, tapi kemasukan Paulo Josue boleh saya katakan antara kemasukan yang boleh saya katakan tidak memberi sesuatu yang signifikan, tetapi dia ada something yang dia boleh contribute daripada segi passing, percubaan. Tapi we need more creative playmaker, dan we need to someone yang boleh dictate the tempo in the midfield. Itu yang penting untuk kontrol. Sebab apa? Sebab apabila bertemu dengan Oman, kalau kita lihat bagaimana Malaysia cuba attack dengan penggunaan Stuart Wilkin, Arif Aiman di tengah dan sebagainya, kita boleh nampak yang sebenarnya Oman punya bahagian tengah agak senang kena exploit in between central area or half space. So bila Malaysia ada seorang player yang boleh control tempo, boleh buat sesuatu jadi lebih kreatif untuk combine gameplay dan juga bentuk kombinasi yang lebih baik di bahagian tengah, I think that will be a good thing untuk Romain sentiasa mendapat bola. Sebab ada beberapa gerakan lah yang dilakukan. Jadi
15 minit terakhir tu kita eager untuk menyerang, end up kita sendiri kena counter dan lepas gol 2-0 kan. So benda tu yang perlukan lah. Jadi masih lagi memerlukan keseimbangan. Mungkin Malaysia boleh main double pivot, Stuart Wilkins fit dengan Shamir dan juga Safawi as a number 10 ataupun Paulo Josue as a number 10 ataupun Endrick as a number 10. Romel or Darren Lock kalau jumpa dengan pasukan macam ni nak main high pressing, bawa masuk Darren Lock dululah, bawa masuk Romel Morales. Kanan Arif Aiman dengan Faisal Halim. Kita perlukan lebih banyak pergerakan daripada segi third man running, daripada segi off ball movement untuk membebaskan kita punya winger. We need a striker that can attract more defender to focusing on him. Barulah winger kita boleh bebas. Kalau tak jadi macam semalam lah, winger kita kena kawal ketat. Dan kita perlukan influence dan juga peranan yang lebih banyak daripada bahagian tengah. Bukan sahaja bahagian tengah, kita punya centre back 3 pun perlu lebih step up the game, berani untuk bawa bola. Sebab kalau kita lihat semalam, memang defensif kita, back 3 kita senang gila kena tembus kan. Terutamanya main long ball pun celah-celah antara between back 3 senang kena tembus kan. Saya pun pelik main back 3 tapi the communication and the gap between among them tu agak dekat, agak narrow, tapi senang kena tembus lagi. Saya pun tak faham. And wingback kita pun perlu lebih efisien, lebih efektif lah. Dan saya mengharapkan untuk lawan dengan Bukit Jalil nanti, Malaysia boleh baiki apa yang patut lah kan. Kalau nak main high pressing, bawa masuk Darren Lock. Kalau nak main macam semalam, suruh lah main 3 midfield, it will be more effective. Sebab benda tu dah jadi waktu lawan dengan Korea Selatan, yang mana kita tahu bila someone ada dekat dengan Romel Morales, maka Romel Morales can do something untuk buat combination play yang lebih baik lah. So banyak benda kena baiki sebenarnya kan. Tapi kudus untuk first half punya performance, defensive compact, tapi masuk second half 2 gol yang dilepaskan tu agak kecewa ball watching, dan masih lagi banyak benda yang boleh diperbaiki. Individual brilliance bagus untuk Arif Aiman, memang perform. Stuart Wilkins pun bagus, and tetapi kita perlukan lebih kekompakan di bahagian tengah, more eagerness dan more creativity untuk menyerang, dan kita perlukan finishing dan juga attacking wise yang lebih better apabila bermain di Bukit Jalil nanti. Itu je lah. Assalamualaikum.